Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semasa ini kita COVID ni masih lagi menghadapi turun naik. Jadi kita walaupun di Kelantan ni tidak ada kes, kalau ada pun jari-jari tu kes dan sebagainya, tapi walau bagaimanapun kita kena tetap berhati-hati dan kita kena tetap jaga SOP, jaga diri kita lah. Kita jaga kita sendiri, kita jaga kita sendiri. Semoga kita terhindar daripada penyakit ini dan juga semoga tidak merebak kepada tempat kita ni. Daripada tempat lain pun kita tak silah kalau boleh jadi merebak sampai ke tempat kita. Ada tempat-tempat lain yang banyak tu kita berdoa lah semoga mereka juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk mereka menghadapi masalah COVID ni. Jadi seluruh dunia pun sekarang ni sebenarnya tengah banyak lagi tengah duk turun naik. Ada tempat memang tengah naik, bukan tengah turun pun, tempat tengah naik. Walau bagaimanapun alhamdulillah lah di tempat kita ni, Kelantan kita ni alhamdulillah nampak semakin baik. Tapi walau bagaimanapun tetap kena jaga. Tapi sebab kadang-kadang kita ni bila orang panggil nampak kau reda sikit tu, dia jadi kau tak secara. Kau tak secara tu bahaya. Bahaya sebab kita tak tahu virus ni ataupun kuman ni, wabak ni dia duduk mana, kita tak tahu. Jadi kita pakak-pakaklah. Bila pergi tempat hak jauh-jauh, hak ramai orang tak kenal tu, sila jagalah. Bawalah mask ni selalu. Bukan takut kena samai saja. Jangan bawa takut nak samai saja, tapi pakailah. Duduk dalam kereta turun tu kan nak pergi kedai, pasar tu pakai. Naik kereta buka pula, tak ada masalah. Sama juga kita pergi tempat. Lah ni pun ada dah orang beg wah ke apa tak. Atau nak pergi beg wah tu pergi pakai dulu. Lepas tu nak makan buka sebentar, nak balik pakai pula. Jadi kita kena pakailah. Dan juga tak payah nak gelewak manalah, tak payah kita nak bercampur gaul mana dengan orang ramai lagi. Sehinggalah keadaan ini jadi lebih baiklah. Dan satu perkara lagi, hot tengah hot sekarang ni, tengah hangat sekarang ni, orang duk tunggu lusa. Jadi tu pun tengah hangat juga, 13 hari bulan 10. Jadi pakat tunggu 13 pula. Mula 16 hari bulan 9. Mula tak 16 hari bulan 9 dia. Ni apa ni 13 hari bulan 10 pula. Sebenarnya kemarin comel lagi, kemarin 10 10 20 20. Payah tak jumpa dah tu. Sekali tu saja 10 hari bulan 10 tahun 2020. Jadi 10 10 20 20. Kalau nak menikah apa kemarin molek comel tarikh. Tak ada dah lah. Sebelah dah hari ni. Terlepas dah lah. Tak ada dah 10 10 20 20 tu tak ada dah. Sebab kalau 10 hari bulan 10 tak ada. Lepas ni 10 hari bulan 11. Tak terbit dah tahun 11 tu. Terbit tahun 20 dah kan. Walau bagaimanapun alhamdulillah lah kita berdoa semoga keadaan kita ni makin baiklah. Jadi kita sambung lagi pengajian kita kepada kitab kita ni Tazkiyatun Nufus, dan kita dah ni pun isyak kita awal ni pukul 8 lebih je. InsyaAllah kita cobalah untuk sikit sebanyak pun kita gunalah masa antara maghrib dengan isyak ni untuk kita belajar. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat hamba sekalian, pada minggu lepas kita berhenti sinilah lebih kurang.
Kita bercakap mengenai yang keempat, iaitu kerana cintakan kepada dunia ini, maka manusia ini dia sebenarnya bertembung dengan hak mana dia buat tu dengan hak sepatutnya dia dapat di akhirat nanti. Maka dengan itu manusia ini ada 4 jenis dia sebut sini, ada beberapa jenis. Antaranya dia kata minhum man yashghaluhu mahbubuhu anil iman wa syara'ihi, iaitu orang yang hak dunia dia sayang saat ni, dia akan mengacar dia ataupun menyibukkan dia, mengambil masa dia daripada dia ni cara kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan iman dan juga syariat. Antaranya apabila kita ni sibuk dengan keduniaan, maknanya kita tidak carakan kepada perkara akhirat. Antaranya juga dikata man yashghaluhu hubbuhan katsir minal wajibat. Begitu jugalah yang akan mengambil masa dia banyak daripada dia menunaikan kewajipan. Sehingga apabila kita terlalu jaga dunia sangat, beberapa perkara yang kita sepatutnya buat untuk akhirat kita tidak terbuat. Kerana terlalu kita nak jaga hak dunia kita sangat. Begitu jugalah minhum man yashghaluhu an wajibin yu'aridu tahsilaha, yang mana orang juga disibukkan dengan perkara-perkara yang sepatutnya wajib dia buat, tetapi dia tidak buat, dia buat perkara-perkara yang lain. Begitu jugalah yang sepatutnya dia buat pada masa yang sepatutnya, tetapi dia tidak buat pada masa yang sepatutnya. Maknanya kita banyak melengah-lengahkan hak akhirat kita berbanding dengan hak dunia. Jadi kalau kita ni terlalu sayang ke dunia kita sehingga kita sanggup untuk kita ni pelambatkan hak akhirat, kediakan hak akhirat, kita dahulukan hak dunia kita, maka fayafritu fi waqtihi wa fi huquqihi, maka dia sebenarnya melupai dari segi masa dia dan juga dari segi hak-hak yang sepatutnya dia beri kepada akhirat, jadi terlepas ataupun jadi sebaliknya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku sekiranya kita meletakkan dunia itu lebih daripada akhirat. Dan antaranya juga ialah man yashghaluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajib. Hak ni hak paling berkaitan dengan apa yang kita tengah bincang, iaitu mengenai hati. Ubudiyyah qalbihi, perhambaan hati, iaitu apabila kita sebenarnya beribadat pada Allah Ta'ala, kita bukan beribadat fizikal kita saja. Bukan ibadat kita, contohnya bila kita semaya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Apabila kita menghadapkan diri kita ni kepada Allah Ta'ala, kita bukan nak menghadapkan tubuh kita ni saja. Sebab itulah dalam contohnya lah rukun syarat sah semaya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu syarat sah semaya. Tapi syarat sah semaya menghadap kiblat ni bukan selama-lamanya kena menghadap kiblat. Sebab dia bukan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala hak nak daripada semaya ni ialah kena menghadap kiblat. Sebab itulah ada dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak menghadap kiblat. Contohnya semaya atas kenderaan. Bila semaya atas kenderaan, mula-mula kita menghadap kiblat. Hak ni hak boleh ni. Hak boleh. Hak boleh kita tahu nak menghadap kiblat. Tapi contohnya atas kabar terban nak menghadap kiblat lah mana? Kalaulah kita duduk menghadap lah ke lain dah, kita nak menghadap kiblat, kalau menghadap kok kiri kanan atas lagi, kalau menghadap tu kiblat kok belakang, nak duduk lagu mana atas kabar terban? Maknanya ada tempat-tempat yang tertentu hak kiblat saat ni menjadi syarat sah semaya saat ni tak ada situ. Maknanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita nak royak sini bahawa bukan semata-matanya menghadap kiblat itulah hak mesti. Hak tak ada menghadap kiblat ni tak jadi. Tak. Kalau tak ada, tak jadi, dia ada ganti. Contohnya air semaya. Wudu. Bila tidak ada wudu, dia kena ganti dengan tayamum. Itu sebagai contoh. Maknanya tu memang kena ada orang panggil. Kena ada. Tapi kiblat ni bukan semata-mata pun kena ada kiblat, sebab dia akhirnya boleh bertukar kepada tak menghadap kiblat pun jadi semaya sah juga. Tu. Jadi kita sebenarnya walaupun dalam semaya kita akan takbir menghadap kepada kiblat, aku hadapkan muka aku ni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard,
Aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang menciptakan langit bumi ni. Bukan hadap tu, hadap fizikal tubuh badan kita saja. Tapi sebenarnya hati. Sebenarnya hati. Sebab itulah dimulai dengan hati. Iaitu dimulai dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Mana-mana amal itu, dia terjadi dia dengan niat. Selagi mana tidak ada niat ataupun salah niat ataupun niat kot lain, maka tak jadi amal itu. Sebab hak tu hak nunggu sebenarnya. Hak duk pegang sebenarnya situ. Tubuh badan tadi dia boleh beranjak, dia boleh teresok, dia boleh paling. Sehingga kan kalau naik kenderaan tadi, maknanya bila paling daripada kiblat, tak apa lagi, tak ada masalah. Tapi hati dalam semaya, bila tak ada semaya. Ulama-ulama ambil dulu pernah kampung tok tua lah. Ada orang tok lebar dia. Almarhum dah dia meninggal dah dia. Potih nama dia. Biasalah duduk kecek dengan dia. Dia ni banyak. Dia buah orang pondok zaman dulu, orang tua. Dia duduk mengaji leksia ke apa semua. Banyaklah ilmu-ilmu sepelek-sepelek dia ni banyak. Banyak sepelek-sepelek dia ni banyak. Antaranya dia kata pasal niat ni. Kalau dia kata kalau kita nak ambil sungguh, ada ulama-ulama kita membicarakan pasal niat ni, dia kata teralih niat dalam semaya tu batal. Batal semaya, tak sah semaya. Teralih niat dalam semaya. Contoh dia kata, kita duduk tengah semaya, kita akad takbir ni lillah. Tapi tengah semaya tu hujan, teringat kain, tak akad. Batal semaya dia tu. Sehingga tahap tu ulama kita bicara. Nak royaknya pentingnya kita bicarakan, kita belajar ni pasal niat. Maknanya sepanjang kita semaya tu nak jaga. Dia nak gilah ke lain, tarik mari. Nak gilah ke lain, tarik mari. Duk mai tarik semua. Dalam semaya ni kita tak sih hati kita negi ke lain. Maka kena tarik semua. Kena heret mari semua. Kerana dalam semaya tu, dalam solat itu, yang adanya perhambaan kita, hadap muka kita, hadap hati kita ni kepada Allah. Kita bukan nak hadap kepada muka lain. Yang dihadapkan sebenarnya hati. Bukan nak hadap ni muka saja. Muka boleh paling, kita bisa lihat kanan kiri boleh paling, tak ada masalah. Tetapi yang hak tak boleh nak ialah hati. Bila hati ni pergi ke lain saja, maka dia telah mengubahkan niat, dia dipanggil. Maka itulah antara hak kita nak jaga sini. Bila kita ada keduniaan, maka dalam ibadat kita pun dia boleh masuk, sehinggalah bila hati kita duduk dengan dunia, ibadat kita pun akan terganggu. Dalam semaya Jumaat contoh, semasa khatib membaca khutbah Jumaat, ni orang jantan ni, kena perhati. Ada tempat-tempat kalau Morocco, sebelum daripada Tok Imam khatib baca khutbah, dia akan baca hadis tu. Hadis. Wa man qala li sahibihi ansit faqad laghat. Idza qulta atau kama qala idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati faqad laghat. Dia kata, jika kamu royak kepada kawan kamu, dia semasa itu imam sedang membaca khutbah, faqad laghat, kamu telah lara, maknanya habis pahala. Habis pahala. Bila kita dengar khutbah, orang kecek, kita pergi tegur dia kan? Dia kata, mu tegur orang suruh dia tu pun, dia kata, awak telah lara, maknanya telah hilang pahala awak. Kalau di Morocco dia baca, dia pakai tukar sebelum Badawi tukar tu kata imam, dia pergi tukar tu dia baca hadis tu setiap kali nak sembahyang Jumaat. Dan minggu ni yang bagi Terengganu, di Terengganu di masjid apa ni ladang tu, jadi ladang lalu bagi Terengganu kan. Dekat dengan Primula tu kan, dekat dengan batu bersurat tu, masjid apa, tak ingat nama dia, Al-Muqtafi Billah kau tak ingat. Masjid Ladang tu lah. Tu Kelantan. Ladang. Ladang. Dia ladang. Okay? Di masjid tu, rupa-rupanya Tok Bila dia, lepas pada dia beg kedua ni,
Tok Imam naik dah, Tok Imam risalah, dia pun bel keluar, lepas dia bel keluar, dia pesan kepada jemaah. Dia pesan Hasani lah. Pesan supaya jangan bercakap-cakap semasa khatib baca khutbah, sebab itu adalah termasuk dalam perkara yang melalaikan, menghapuskan dosa. Dia pun ingat benda lagu tu. Dan ulama dalam membincangkan mengenai lara ni. Lara ni maknanya buat perkara yang sehingga menyebabkan hilang pahala. Supaya juga dengan kita duk ngaji lagu ni dalam majlis ilmu. Kalau kita sebut tak boleh lah, kena orang tu, kena orang ni tak. Dalam majlis ilmu sama juga, dalam majlis ilmu. Tak apa, tak usah sebut dalam majlis ilmu. Hak dalam khutbah saat ni dia kata, kalau duduk mengusap-ngusap janggut pun dia kata sebagai lara juga. Dia main janggut. Dia main janggut pun dia kata lara juga. Kalau hari ni berasa baru beli baju baru, duduk main dabah baju. Mentah-mentah betul dabah baju. Mentah-mentah betul dabah baju. Kalau orang baru bojeng, mentah-mentah betul bojeng. Mentah-mentah betul bojeng. Lara juga lagu tu dia kata. Maknanya nak duduk diam betul-betul, dengar kepada khutbah Jumaat. Itu bukan lara, general. Jenera tu kosok. Jenera ni luar kawal. Bak jenera ni dia luar kawal. Dia di luar kawal lah. Dia luar kawal. Jenera tu hal lagi. Hak terbaliklah ke belakang pun ada. Dia bangun tu naya. Dia bangun naya. Pung lah ke belakang. Ada. Dia kejut dengan orang komak ni. Dia bangun cepat-cepat tu. Pung lah ke belakang. Ada. Jadi nak ayatnya hati. Semua ni amalan hati. Sebab itulah mari daripada hati. Dikira amalan tu dengan hati. Jadi tak jadi satu amalan tu dikira daripada hati. Jadi nak ubudiyah hati kita. Kalau kita ada kepada dunia, maka ubudiyah, keperhambaan hati kita hadap kepada Allah Ta'ala tu dia jadi kurang. Sebab kita duk fikir kepada hak dunia. Wa tafrighuhu lillah inda adaihi, yang semata-mata kita kosongkan sebenarnya kepada Allah semasa kita buat tu. Sebab itulah zaman dulu sahabat hak kena panah pun boleh cabut panah bila semaya. Nak cabut panah tu bukan kata biuh dulu lah, tak. Dia kata aku semaya dulu. Kalau kita dah ni biuh dulu, kalau semaya tak jadi apa, semaya ingat belaka. Hak semaya, hak tak semaya tak gata, semaya gata. Hak teka tak semaya tak batuk, semaya batuk. Teka tak semaya ni tak ada gapo-gapo, duduk gini kan tak ada berasa kata, tak ada berasa gapo. Tapi bila semaya je, nyak berasa gurik-gurik situ, gurik-gurik sini, gurik-gurik. Berasa lalu gurik-gurik. Sama jugalah dengan rasa gata, samalah juga dengan macam-macam lah bila semaya. Maka ada orang jawab, sebab solat itu ketenangan. Sebab solat ni ketenangan. Bila kita duduk saja-saja lagi, kita tak berasa. Tapi bila kita semaya, akad takbir Allahu Akbar tu, bila tenang tu, berasa lalu belaka. Teka gini kita tak ingat ni. Gapa dia rumah kita tak ingat ni. Hal dalam rumah kita tak ingat teka ni. Sebab duduk tengok situ, tengok sini, tengok orang tu, tengok orang ni tak. Macam-macam kita tengok. Bila fikir, bila mata tengok, fikir kita mikir lalu, gerak lalu dia. Jadi tak ingat hal rumah. Cuma kita akad takbir Allahu Akbar, tengok tikas sejadah dah. Oh, mari selalu. Weh, lah tak dipoyuk, tak lalu dah lesing dia kata. Ingat belaka. Sebab ketenangan. Ada orang kata lagu tu. Sebab ketenangan dalam sembahyang. Dah betul. Dari segi ketenangan saat ni memang betul. Sebab ketenangan akan ada bila zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Betul. Cuma kita ni dalam praktik kita tu yang kita tidak berlaku. Sepatutnya bila kita berzikir, tak ada lah ingat muka lain. Sebab itulah orang yang belajar suluk dan sebagainya, dia pergi cari tempat sunyi-sunyi, dia suluk, dia berzikir tu supaya nak tenang. Tak ingat muka lain dah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala saja pada masa tu. Tapi kita ni bila kita semaya, kalau ada masuk ke duniaan, maka akan mengganggukan ubudiyah kita dan juga hak kita hadap hati kita kepada Allah itu akan mari
kepada kita. Tak nanti kau selipar kau mahal, selipar buruk pun ingat. Tak nanti kau harga mahal, hak buruk pun ingat. Tak nanti kau mutu kau mahal, kalau mutu buruk pun kalau salah tinggal tak koci sana pun ingat. Tak nanti kau hak mahal. Itu dunia yang ada pada kita. Maka pada hari ini kita sambung lagi fayuaddihi zahiran la batina. Maka bila berlaku lagu sani dia semaya zahir tapi tidak semaya batin. Maknanya dia semayanya hanya rokok sujud saja tapi hati dia tidak hadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagilah kita ni yang tidak tahu apapun ataupun yang tidak banyak tahu contohnya tentang apa yang kita baca dalam semaya. Sebab antara yang menjadikan faktor kita nak khusyuk dalam semaya ialah kita memahami apa yang kita baca. Hak kita buat ni serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh kita rokok, setara tu rokok apa? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sujud tu siapa 7 anggota sujud rapat belaka apa? Itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa dalam satu rakaat ada sekali saja rokok, ada 2 kali sujud, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dari segi baca, contohnya baca Fatihah, memang kita serah pada Allah Taala, apa kena baca Fatihah. Patu surah pula apa sunat je. Atau serah pada Allah Taala. Tetapi bila kita baca, kita nak faham apa yang kita baca. Sebab kalau tak faham apa yang kita baca, nikmat masa kita bersama Allah tu kita tak rasa. Hak kita bersama dengan dia ni, gapo dia yang ada dalam solat itu kita tak rasa. Orang yang kaji solat ni, orang kaji semaya, sebenarnya sebutir semaya tu adalah sebutir kehidupan kita. Semaya tu sebenarnya seluruh kehidupan kita. Dengan kata lain ya, kita boleh ambil solat sebutir ni, waktu baik ke dunia kita, kita boleh pakai untuk kehidupan kita semaya. Contoh, bab disiplin saja. Kita kan kena berdisiplin. Contoh sekarang ni lah dalam masalah penyakit kita ni. Kalau tak ada disiplin, lebih teruk lagi. Sebab itulah negara-negara yang tak ada disiplin ni, lagi cepat merebak nak banding dengan kita. Kita ni hak berdisiplin dah. Dalam-dalam kita duduk tolol seorang dua pun. Dalam tak dengar kata nakal seorang dua pun. Tapi hak secara umumnya, orang kita ni berdisiplin lagi lah. Orang semua banding orang tu, orang ni. Banding orang Arab lah. Orang Arab tak ada disiplin lah. Dia kata, sedap dia kata kita berdisiplin tak? Disiplin saja. Kalau kita betul ambil disiplin yang ada dalam solat, kita waktu ambil letak luar, kita akan pasti jadi orang yang berdisiplin. Satu, disiplin jemaah. Apabila kita berjemaah, patuh kepada ketua. Kepatuhan kepada ketua. Dalam solat ada kepatuhan kepada kedua. Dalam solat ada disiplin. Iaitu ada urutan-urutan amalan dia. Tak boleh kita nak buat konsep ikut kita nak. Kita kena ikut susunan dia dah. 13 rukun semaya tadi dia ada cara dah. Ada tata cara dah. Gapo dia dulu, gapo dia kemudian. Begitu jugalah persediaan. Contoh persediaan. Apabila nak solat, sebelum daripada solat, kena bersedia sebagai seorang yang nak solat. Antaranya disediakan dengan seorang yang suci. Kena suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Kena cuci. Allah Ta'ala ajarlah kita ni, nak buat satu benda baik, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, raja segala raja ni, kena cuci. Dan kena suci. Biasanya kalau cuci, suci. Tapi kalau suci, memang dia tu dah cuci. Cuma ada juga keadaan itu, belum suci. Contohnya tanah lah. Kita memanglah nampak tanah. Kita memanglah nampak cat, nampak comok kan. Tetapi dia bukan najis, maka dia suci. Tapi nampak sepotak cuci. Ada juga. Jangan tukar. Kadang-kadang orang duk ngecat rumah, dia nak semaya. Mana-mana kalau anggota wuduk dia tu tidak terlapis dengan cat yang tidak masuk air, tak ada masalah. Kalau cat tu kena atas kepala, tak ada masalah. Dia duk ngecat tinggi gini, dia duk
Ra atas kepala je. Kena atas rambut dia je. Muka dia tutup. Maka bila dia ambil semaya, muka rata molek, tangan rata molek, kaki rata molek, kepala dia boleh cuih je mana-mana kepala dia. Tepat bukan sebutir kepala tu kena basuh. Sebahagian kepala sahaja. Jadi walaupun dia cuma polok cap atas kepala ni, ada sikit tempat mana dia boleh cumih sikit air semaya, maka sah wuduk dia boleh semaya. Cuma kita nampak dia ni macam cemar. Tapi dia suci untuk dia semaya. Tak ada masalah. Sebab tu kita jangan susah. Jangan menyusahkan. Nak semaya tu, orang kata beradang tak? Terengganu kata beradang kan. Nak semaya tu beradang dengan dia. Memanglah kita nak yang terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nak hak paling comel sekali nak mari masjid. Tetapi dalam keadaan tertentu bila kita nak mendahulukan hak Allah, nak semaya dengan nak khijau, bila sampai waktu semaya kita nak khijau, bila waktu kita nak khijau ataupun bila sampai waktu semaya ni kita nak berhenti khijau nak semaya, tak semestinya beradang saat ni. Dalam keadaan biasa pun kita boleh semaya. Maknanya dengan pakaian kerja kita boleh semaya. Sebab itulah kita nak sediakan terus pakaian kerja kita biar pakaian hak boleh buat semaya. Ni orang jantan lebih senang. Orang tina ni payah sikit. Sebab orang tina ni dia persediaan dia lebih, beradang lagi. Persediaan dia. Tak ada kain semaya, tak semaya. Nak semaya guana, kain semaya tak ada. Sebab pakaian dia yang biasa, dia tidak sediakan untuk sah semaya. Pakaian dia biasa, dia tidak sediakan untuk sah semaya. Maka susahlah. Ada sekitar waris hamba ni, dia pergi ke Jordan masa tu. Dia pelajar-pelajar ni, pelajar agama, pelajar sekolah agama di Jordan tu. Biasalah kita semaya, muka kita pakai tu menutup aurat dah. Bila sudah pakai menutup aurat, anytime, anywhere, boleh semaya. Mana-mana pun boleh semaya. Sampai waktu semaya, berhenti pakai anak semaya. Tapi jalan je. Pakai anak semaya. Ada semaya dah apa, maka pakai anak semaya. Jadi orang kita ni, hak tidak biasa dengan keadaan itu. Bila nak semaya kena pakai kain kano ni, bahasa pelik lah. Oh, budak-budak ni dia kata pakai semaya gitu je. Jadi pelik dia. Sebab kita tidak sediakan pakaian kita untuk sah semaya. Jadi kalau kita nak senang sebagai orang puan, orang kerja pejabat, pakai pakaian yang sudah sedia sah untuk semaya. Bila sampai waktu semaya, pergi semaya. Tak ada masalah. Tidak kena bawa kana pun, ingat 2 beg. Kadang-kadang tu 3. Beg pitih dah sah, beg kosmetik sah, beg kain semaya sah. Lah ni aksesori banyak. Jangan orang lah ni, orang lah ni. Kalau nak muncul kita ni menikah orang lama dah. Kita menikah lama, bawa duit kepal dalam tangan je. Hak letak dalam apa ni, dalam baju lalai ada pitih lagi. Mujur kita nikah dengan hak lagu tu. Kalau kita nikah dengan hak kena bawa beg. Hak hari ni beg biru, baju biru. Hak hari baju hijau, beg hijau, hari baju kuning, beg kuning. Allah letih kita. Bawa beg tu so. Lepas tu nak kena bawa beg kain semaya pula lah ni. Kena 2. Dasar lagi lah ni nya aksesori dia pula. Kena ada pula. Nak beli beg lah ni, kena ada kompartmen dia banyak. Dalam beg tu kena ada 3 bilik. Dalam beg tu kena ada 3 bilik. Hak muat kain semaya, muat nak letak alat makeup dia, muat tu patok pitih dengan telefon. Kena beli beg tu ada 3 bilik selalu dah. Payah nak beli beg lah ni. Zaman dulu dia serang. Dia apa ni? Selit tepi tu je dah. Tepi tu je selit pitih dia je. Lepas tu bawa tak ada gambar satu pergi nak kain semaya. Kalau nak semaya bawa kain semaya so habis lalu. Lah ni tak. Sebab tu lah ni kalau nak menikah lah ni pun maintenance tinggi, terbilah. Maintenance tinggi. Kita jangan buat mudah-mudah lah ni. Berasa nak suka kenal orang muda boleh nak kenal orang muda tapi maintenance tinggi. Lah ni pitih demo piacing boleh banyak pitih demo piacing. Boleh beli kereta Mercedes boleh, tapi maintenance tinggi. Kalau berasa gagah, halah lah. Kalau berasa rock tak? Gitu.
Okey, jadi kita tidak sediakan pakaian kita untuk sah sembahyang. Kalau kita dah pakaikan sah sembahyang, tak ada masalah dah. Tudung pun pakai tudung molek dah, ni agak lagu sikit je, hak tangan pun lepas tangan dah, hak kaki lepas kaki dah, pakai stokin dah, pakai ye pun longgar dah, tak ada masalah. Ni dia pakai yang tidak sah untuk sembahyang, dengan makna lain, dengan makna lain, tidak menempati aurat lah. Dengan kata lain, tidak menempati aurat lah. Sebab yang sah sembahyang tu ialah yang menutup aurat. Sebab itulah kita kata lah ni, ramai yang pakai baju tapi telanjang. Ramai pakai tapi telanjang. Betis dia tu kita boleh bilanya. Nampak aurat dia. Bukan aurat saja tu, nampak aurat lah. Bolu betis budak ni. Nampak dah. Pakai. Maknanya pakai nipis siap dosa, pakai gapak pulak. Kalau kita ke jatuh. Kalau kita ke jatuh. Orang Tina pakai seluar ketat, orang jatuh pakai seluar longgar. Masa belajar dulu lagu tu juga, di Morocco pelik juga. Orang kita ke jatuh ni, lapis baju kita pakai. Seluar tu kita pakai seluar terak dalam, seluar selek luar pula. Dia ramai pakai seluar jeans sebab tebal kan, sejuk. Orang Tina dia pakai atas lutut pergi, lepas tu kat luar kelas kat susi sejuk. Pelik. Orang Tina dia pakai ketat pada orang jatuh pakai longgar. Tengok orang hok mai suka tak? Orang mai suka. Orang Tina pakai juga. Dia pakai sebuah baby pakai. Gitu. Jadi itu masalah kita. Jadi kita ni apabila masuk perkara-perkara ni, bila hati kita tidak tetap, maka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga tidak tetap, maka seolah-olah kita ni buat amal zahir saja. Kita sembahyang maknanya rokok sujud saja, tapi hati kita tidak menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hak dapat sebenarnya hak mana? Kalau kita kepada Allah, hati kita tidak hadap. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita baca dalam iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca dalam rakaat kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita baca maha suci Allah yang maha agung. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita baca masa sujud Allah itu adalah maha tinggi. Tetapi kita tak rasa tinggi Allah. Kita tak rasa agung Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bila kita berdoa, ya Allah ampunkan ibu ayah aku, kita tak rasa kita masa tu meminta ampun untuk ibu ayah kita. Kita hanya baca saja. Maknanya yang bekerja itu amal mulut saja. Yang bekerja itu amalan lidah tu saja, tapi hatinya tidak. Ini yang kita namakan sebagai tidak serasi antara lidah dengan apa yang kita sebut. Tidak serasi antara amalan yang kita buat dengan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang terjadi apabila adanya keduniaan pada hati kita ataupun pada diri kita. Wa jama'a qalbahu 'ala lisanihi, begitu jugalah menghimpunkan di antara hati dia dengan lidah dia. Wa jama'a lisanahu wa qalbahu 'ala rabbih, dan juga menghimpunkan di antara lidah dia dengan hati dia kepada Tuhan dia. Maknanya kita nak supaya berlaku kedua-dua sekali. Bila lidah menyebut, hati pun berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perbuatan saja berlaku kita buat, maka hati kita pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rokok, kita rasa kita rokok tu kepada Allah. Bila kita sujud, kita rasa kita sujud tu kepada Allah. Bukan hanya sujud saja perbuatan, bukan rokok saja perbuatan, bukan baca saja lidah kita sebut, tetapi hati kita bersama. Itu makna dia. Fa'ishkuha wa mahabbatuha tadurru bil akhirati wala budda. Dan kalau dalam keadaan keduniaan tadi, maka rasa rindu dia, rasa cinta dia, rasa sayang dia kepada akhirat itu akan dimudaratkan, akan terganggu. Hak dia nak, hak sebenarnya kepada akhirat terganggu dengan dunia dia. Sebab dia tak boleh bercampur. Hak kita buat untuk akhirat ini
tak boleh nak bercampur dengan hak dunia. Bila dah bercampur dengan hak dunia, maka akan mengurangkan kualiti dia. Bila campur dengan dunia, akan mengurangkan dari segi kualiti dia. Bila campur hak dunia. Bila masuk saja hak dunia, maka sudah mengurangkan kualiti dia. Contoh kita kata, kalaulah kita ni mari masjid, memang kita nak semaya berjemaah, tapi pada masa yang sama kita nak hak lain lagi. Contohlah, malam ni kita nak semaya hajat. Contoh. Maka kita boleh semaya jemaah, kita boleh semaya hajat. Tapi kalau kita mari semata-mata, sekalanya kita tak mari. Tapi malam ni kita mari kerana kita nak buat semaya hajat je. Maka sebenarnya kita mari bukan kerana kita nak semaya jemaah. Kita mari tu kerana malam ni ada semaya hajat je. Maka hak tu sajalah boleh. Dia berbeza. Hak kita mari sama, malam ni sedang molek jumpa dengan abang nak pesan. Maka hak mari buat amal tu boleh. Hak mari nak pesan saat ni boleh. Sebab kita mari ni memang asal kita nak mari semaya dah. Memang kita sama-sama dah. Dan faedah yang kedua saat ni boleh. Hak dunia saat ni boleh kita. Tapi kalau kita mari semata-mata kita mari kena pergi masjid baru jumpa dengan demo tu. Maka mari boleh hak tu sajalah. Hak mari dia mari masjid betul. Sekian. Kita kena royak pada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia Maha Pengampun. Kama anna mahabbatal akhirah tadurru bid dunya. Supaya juga kalau kita letak hak akhirat, maka akan jadi kurang hak dunia. Memudaratkan, menghilangkan rasa cinta kita kepada dunia. Dia tak boleh pergi mari dua tu. Dia tak boleh bercampur dua tu. Nak dunia, nak akhirat sekali. Bila boleh buat akhirat, hak dunia tu habui. Kalau kita buat dunia, akhirat belum tentu sebab kita kena betulkan niat kita semula. Barulah dia jadi ke akhirat. Tapi kalau kita buat hak akhirat, pasti hak dunia ni Tuhan tidak akan tinggal. Sebab Allah Ta'ala dia Maha mengetahui apa hajat kita sebenar. Keperluan kita sebenar. Apa dia yang kita perlu. Apa dia hak kita nak. Sebab dia yang buat kita. Kalau kita niat tu kerana akhirat, dunia dia tidak akan tinggal. Allah tidak akan memungkiri janji. Dia berjanji dah bahawa siapa yang buat kerana Allah, Allah akan bagi kepada dia. Siapa yang buat kerana makhluk, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kat tangan surrender, meminta dengan dia. Kalau kita buat kerana makhluk, meminta dengan dia. Kalau kita buat satu amal itu kerana kita malu ke orang aja, maka Allah Ta'ala suruh minta dengan dia seksa. Kalau mu buat mu semaya contohnya kerana ada orang tu saja mu malu ke dia, mu malu mata ke dia saja, esok mu minta lah dengan dia. Allah Ta'ala kat tangan, tak say. Ana bari'un minhu. Aku bari, aku ni berlepas tangan daripada hak lagu tu. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dah kepada kita. Jadi antara dunia dengan akhirat ini, kita kena letak akhirat. Akan dapat dunia. Tapi kalau kita letak dunia, hak akhirat tu kena betul semula. Kena minta mampu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita supaya hak dunia kita buat tu jadi akhirat juga kepada kita. Barulah dapat. Maknanya kena dua kerja, letih lah sikit. Kena dua kerja, letih. Nak minta maaf lagi, nak merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Tapi kalau buat hak akhirat dah, insya-Allah boleh selalu dah hak dunia. Sebab itulah apabila dalam keadaan lagu ni, kita kena pakat-pakatlah sama-sama kita, bukan mu, bukan aku, bukan siapa-siapa, masing-masing tengok pada hati kita sendiri. Tengok pada diri kita sendiri. Hak kita buat atas dunia kita sekarang ni, kita buat untuk apa? Kalau kita buat tu untuk akhirat, insya-Allah dapat hak akhirat, dapat hak dunia sekali Tuhan bagi.
Tapi kalau kita ambil package tu dunia saja, maka hak akhirat sani kena minta benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan hak dunia kita tu pun akhirat juga. Maka letih sikitlah 2 kali hijau. Panjang sikitlah masa dia. Banyak sikitlah usaha kita kena buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi kita, hak tak rugi, hak senangnya ialah niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan kerana akhirat kita, dan dunia dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Contoh macam kita duduk kerja lah. Zaman dulu kalau kita kerja polis sekalipun, mau jumpa dengan polis pecing. Tahun 2004 lagi dia buat jantung. 2004 lagi dia buat jantung. Dia pecing dah 2 tahun. Oh, gagah lah ni, dia gagah lah ni. Dia baru pecing 2 tahun, pecing 58. 2004 lagi dia buat jantung. Lah ni, dia jadi AJK masjid. Lah ni dia jadi AJK masjid. Semangat dia. Meriah masjid. Comel masjid. Imarah masjid tu, makmur masjid tu, maju masjid tu, alhamdulillah. Duk cakap gapo dia duduk Kelantan lama dia kata. Dia duduk Kelantan ni belah tahun ke? Ke 20 tahun ke dia duduk Kelantan. Lama dia kerja Kelantan. Nah, ayatnya apabila kita bercakap pasal akhirat, hak kita kerja 20 tahun, 22 tahun rasanya kata silap dia kerja di Kelantan. Hak mana kita kerja sana tak kira dia polis ke, dia cikgu ke, dia khani ke. Segala-gala perkara hak kita masuk kita kerja mula kita tak berasa akhirat tu. Kita boleh tukarkan benda tu jadi akhirat. Kita tukar rumah ke kita tukar kayu ke kita tukar semen ke kita, tak kira lah. Hak mana kita dah buat selama kening tu, kita duk berasa sepuluh dunia kita boleh tukarkan jadi akhirat. Dengan hanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak selama kening aku duk buat kerja mula, aku tak khabar ingat, aku duk nampak dunia saja, aku tak nampak hak akhirat ni, sejik pun aku tak kena masjid kaji kelih mula dia kata gapo semua. Gapo-gapo orang buat ni aku tak cara kuliah, aku tak aje pergi ceramah, aku tak aje dengar ni. Gapo-gapo ni mula, ya Allah ya Tuhanku, aku minta ampun, minta maaf ya Allah, masa tu aku tak tahu, aku jahil. Dia berlembut, dia kata lembut tak boleh ustaz, orang tak pakar. Betul, kita kena buat tegas. Tetapi dalam hati sebenarnya kita lembut. Macam kita dengan anak-anak tak semaya kena rotai, betul kena rotai tu tegas. Tapi dalam hati sayang kepada anak. Sama juga dengan isteri yang derhaka, kena pukul juga. Tapi pukul yang ghair mubrih, yang tidak mencederakan dia, sebagai pengajaran saja kepada dia, dalam hati kita sayang. Sayang weh. Gitu. Jadi kalau kita bertugas sebagai polis sekalipun, memang kita kena tugas. Memang kita kena misal, takut tak? Tetapi hati kita hati yang penuh dengan kasih sayang. Nak ada tu. Sebab itulah kalau dia dengar masa dia muda dulu, bila dia dah pecing dah, tu dia jadi orang masjid tu. Dia U-turn dah. Hak mula tu kalau aku marah ke orang, aku tapa orang ni biasa, aku kata orang biasa, aku tell orang biasa. Masa tu dia tell dengan amarah dia sungguh. Dia nak marah, dia gerak. Pongah dia sungguh. Sebenarnya tak boleh lagu tu. Dia kena tell orang, dia kena pukul orang, dia kena hukum orang dengan kasih sayang. Ketegasan tu kena ada, tapi dalam hati biar ada kasih sayang. Sebab kita bila kita nak U-turn pula tu, panjang. Kalau dia U-turn, alhamdulillah. Supaya kerja apa-apa sekalipun, kita nak supaya hak mana kerja selama kening kita berasa kita kerja dunia tu, tukar menjadi akhirat. Minta Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan kerja aku 20 tahun ni ya Allah, biar jadi kerana-Mu belaka, kerana akhirat belaka. Aku nak menyara anak bini aku nak menyara keluarga aku nak menyara kehidupan aku nak buat gotu, nak buat goni untuk kehidupan aku ya Allah. Dan sekarang ni terima kasih kerana mudah balikkan hati aku, buat mari aku di masjid ni, buat mari aku dalam kuliah ni, buat mari aku dengan tazkirah ni, alhamdulillah aku dah jadi orang lain lah ni lah. Kena minta Allah Ta'ala. Barulah rugi hak 20-30 tahun kita buat kerja dunia mula. Kalau tidak rugi lah. Sebab tak jadi ke akhirat.
Patutlah ni, dah 2-30 tahun dia buat kerja. Dah ni banyak dah piti. Kena banyak sikit lagi akhirat tu. Kita orang kampung tak ada gaji, hak gaji kecil, hak kerja kecil-kecil ni duk wis ria. Dia wis ria juga dia. Dia piti banyak. Hak pecen baru ni 1,000 boleh. Baik daripada banyak tapi sekali. Sikit-sikit sokmo lebih baik daripada banyak tapi sekali. Biar ada sokmo lebih baik, insya-Allah. Jadi sekat itulah untuk malam ni. Yang kelima ni kita sama pula pada kuliah minggu depan ni, insya-Allah. Kerana dia kata saya akan dunia ini, cintakan dunia ini menjadikan matlamat dia paling besar. Bila kita ada perasaan saya ke dunia, daripada kita tak ada mengalami dunia je. Kebinasaan. Jadi kalau ada cara kita berusaha, kena wajib berusaha, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami, jauhilah kami, selamat